Aku memang dah tak sabar lagi lah nak tengok cerita Justice League Snyder Cut yang bakal ditayangkan pada 18 hari bulan nanti dekat HBO Max ataupun HBO Go Asia. Okay, so sebelum kita nak sampai ke 18 hari bulan nanti, saya cadang kita buat recap dulu filem-filem DCEU. Bermula dengan filem Man of Steel. Korang dah ready? Jom! Man of Steel. So jadi Man of Steel ni adalah sebuah filem permulaan DCEU yang diterbitkan pada tahun 2014 oleh Warner Brothers dan juga DC. So dengan kejayaan filem The Avengers pada 2012, DC takkan nak tengok macam tu je kan? Oh, tak boleh. So DC pun nak launch dia punya universe lah yang dikenali dengan nama DCEU. So filem Man of Steel ni diarahkan oleh Zack Snyder yang ditulis oleh Christopher Nolan. Ya, Christopher Nolan adalah salah seorang yang terlibat untuk tulis filem Man of Steel ni, dan dia juga antara individu yang bertanggungjawab memilih Zack Snyder menjadi salah seorang orang kata apa tulang belakang dalam pembentukan universe untuk DC ni. So filem ini dibintangi oleh Henry Cavill yang memegang watak sebagai Clark Kent aka Superman, Amy Adams, Michael Shannon, Kevin Costner, Russell Crowe dan ramai lagi. Aku rasa ada 2-3 orang lagi nama pelakon yang aku tak sebut, tapi cukup lah tu kan. Just sedikit info kepada korang. Superman ni adalah satu figura superhero yang paling famous dekat dalam dunia ni lah. Korang nak cakap apalah tentang Spider-Man ke, korang nak cakap pasal Batman ke, okay, korang nak cakap pasal mana-mana lah. Tetapi kita tak boleh nafikan bahawa dari segi populariti, kau tengok logo dia, kau tengok dia punya figura dia, design dia, karakter dia, semua orang mesti kenal Superman ni. Siapa yang tak kenal Superman? So filem Man of Steel ni bermula dengan suasana planet Krypton yang ketika itu diambang kemusnahan. Okey, disebabkan orang-orang Krypton, okey, dia nak sustain dia punya energi, bandar-bandar dia, kehidupan diorang harvest tenaga daripada planet core tu lah. Disebabkan harvesting energy yang tak terkawal menyebabkan planet core tu dah tak boleh nak stabil lagi lah. So planet tu kata apa, tunggu masa untuk meletup je. Salah seorang daripada saintis yang berpengaruh kat situ iaitu Jor-El, lakonan Russell Crowe, telah mengambil keputusan untuk menghantar anak dia, baby yang baru dilahirkan oleh isterinya, ke satu planet lain lah. So kita terus saja kepada kekuatan dalam filem ni. So first kali aku nak bagi tahu korang, masa aku tengok wayang filem Man of Steel ni, aku betul-betul kagum dengan scenery opening dia, iaitu scenery planet Krypton dia. Aku suka dengan design pakaian-pakaian orang-orang dalam Krypton tu. So kalau kita tengok Jor-El sendiri, dia berpakaian suit Superman yang kecuali ada cape kat belakang tu kan. Jadi suit Superman ni merupakan pakaian biasa oleh orang-orang Krypton kat situ lah. So satu lagi aku nak puji dengan armor yang siapa ni pakai tu masa nak berlaku pergaduhan antara Jor-El dan juga General Zod. Jor-El berpakai dia punya suit dia, aku tengok smart gila suit dia. Armor tu bukan real lah, itu fully CGI. Dia orang shoot, dia orang pakai just macam baju prostetik biasa je. Pemilihan pelakon Henry Cavill sebagai Superman, bagiku Henry Cavill adalah pemilihan yang cukup tepat sebagai Superman. Sebab last Superman yang aku suka adalah Christopher Reeve. Bagi aku Henry Cavill memang cukup solid. Badan dia betul-betul tough. Suara dia ada ala-ala macam suara Christopher Reeve, dan muka dia pun ada hampir-hampir sama dengan, ada beberapa angle muka dia nampak macam seakarkan dengan Christopher Reeve. Dan Henry Cavill pun kita tahu dia adalah seorang pelakon yang cukup baik. So filem Man of Steel kali ni untuk Superman sangat berbeza dengan filem Superman yang pertama versi Christopher Reeve tu. First of all, kita nak cerita tentang dia punya tema dia. Sebab dulu kita tahu bahawa Superman ni dia adalah simbol justice, simbol hope. Orang bila tengok Superman, wah Superman, dia berterbang, dia selamat kat sana, dia selamat kat sini. Lepas tu dia pro US government, dia pro dengan keadilan. Semua orang suka dia lah. Perfect lah, macam angel, macam goddess lah kira. So tema dia kali ni adalah macam mana penerimaan orang yang zaman sekarang penuh dengan inferior, penuh dengan orang kata apa, ini tak boleh percaya, itu tak boleh percaya. Kalau betul-betul alien seperti Superman tu ada hidup di kalangan kita, so macam mana kita nak terima? So ini adalah tema utama dalam filem ni. Aku rasa pemilihan tema ni adalah cukup terbaik. Macam mana dengan Jonathan Kent? So Jonathan Kent pula dia dah tahu, aware yang anak dia ni special, ada special force. Aku suka dengan pemikiran Jonathan Kent ni, dia bagi tahu bahawa manusia tak bersedia lagi untuk terima, dan aku betul-betul setuju dengan dia. So dekat situ dia ada perbezaan pendapat antara Jor-El dengan Jonathan Kent, which is aku rasa very rich.
Very very rich, betul-betul dalam lah dia punya message dia. Aku suka dengan masa mula-mula Superman discover dia punya senses dia. Ingat tak masa dia kat dalam sekolah, dalam kelas, tiba-tiba dia tengok cikgu dia nampak semuanya X-ray, dia dengar suara orang keliling cakap, bunyi siren, bunyi tu, bunyi ni, sampai dia rasa macam takut lah. Bayangkan kalau budak kecil, first tiba-tiba dapat macam tu. Dia tengok X-ray, dia tak tahu apa benda, mesti dia ingat hantu kan. So, aku rasa reaction tu, scene tu betul-betul tepat, betul-betul terbaik. So, ini adalah filem Superman yang pertama yang orang kata apa, ditch out ataupun yang buang spender dekat luar dulu. Ingat tak? Dulu semua orang dah sebut dah, siapa pakai spender kat luar je mesti Superman kan. So, orang kata apa, karakter Superman ni selalu dikutuk lah, disebabkan dia selalu pakai spender kat luar lah. So, jadi Zack Snyder, dia decide untuk ditch out lah spender kat luar tu lah. Which is aku rasa betul-betul terbaik lah. And then, dia punya logo S sendiri. Dulu kita, mana-mana filem ataupun komik tak pernah ceritakan apa maksud logo S. So, kita assume bahawa logo S tu memang S lah, Superman kan, betul tak? So, jadi dalam filem Man of Steel ni, dia letak satu maksud logo ni lah. So, logo ni maksud dia adalah logo House of L. Masing-masing untuk setiap watak-watak dalam filem Man of Steel yang orang kata apa, daripada planet Krypton ni, dia masing-masing ada logo dia masing-masing. Dan filem ni aku suka dengan dia punya score dia. So kita semua memang tahulah muzik Superman versi Christopher Reeve yang ditulis oleh John Williams. Itu memang dah kira legend lah. So jadi untuk filem ni diorang hire Hans Zimmer yang masa tu memang tengah top gila. Sampai sekarang pun Hans Zimmer top kan. So Hans Zimmer buat score untuk Man of Steel ni. Sebab sebelum ni pun dia buat score untuk Dark Knight Trilogy. So bila aku tengok Man of Steel, satu benda yang aku surprise adalah dia punya pacing cerita dia. Actually, cerita dia lebih kurang 2.5 jam. Pacing dia aku rasa macam pendek, kan tak? Aku suka dengan konsep pacing dengan cut untuk filem ni. So, first, apa yang aku tak suka tentang filem Man of Steel ni adalah dia punya babak finale dia yang bagi aku cukup panjang dan cukup memenatkan untuk aku tengok. Seriously, babak finale dia, kalau masa aku tengok tu, aku countdown balik. Lebih kurang hampir sejam nak habiskan finale dia. Satu lagi yang aku tak suka sekali adalah karakter Lois Lane dalam filem ni. Actually, aku adore dan minat dengan pelakon Amy Adams ni. Amy Adams ni memang aku dah biasa tengok lakonan dia bermula dengan zaman dia berlakon cerita Catch Me If You Can. Banyaklah cerita-cerita dia yang aku tengok. So, aku tak ada masalah dengan lakonan dia dalam filem ni. Cuma isu dia adalah karakter dia. Dia bermula dengan scene yang masa General Zod tu bagi tahu Lois Lane patut ikut Superman naik ke kapal General Zod lah. Kan situ cakap, apa hal dia nak kena ikut? Tak ada function nak ikut pun. Bagi aku Lois Lane tu tak perlu ada kat situ sebab dia kan dia boleh lawan pun. Dia just macam, bagi aku dia macam menyebuk dalam cerita ni tau. Satu lagi aku tak suka dengan Clark Kent pada penghujung cerita dia kan. Bila aku tengok dia start jadi Clark Kent, dia masuk kerja kat Daily Planet, dia perkenal diri dengan Lois Lane. First of all aku tengok dengan rambut dia cutting macam tu kan. Takkan tak rasa apa macam obvious sangat kot kan muka dia kan. Pasal cutting rambut dia semua sama tu. Okay, so macam ni lah. Sebab ada elemen-elemen yang dalam filem Superman yang kita dah tahu identity karakteristik watak Superman dengan watak Clark Kent ni amat berbeza tau. Itulah yang berjaya dalam filem Superman yang lepas. Sebab satu lagi kalau kau tengok cara dia sikat rambut, memang berbeza lah ni kau tengok muka Christopher Reeve sebagai Clark Kent dan ni muka Christopher Reeve bila dia jadi Superman. So kau bandingkan lah. Sekarang kau tengok Henry Cavill sebagai Clark Kent dan Henry Cavill sebagai Superman. Bila aku dah tengok cerita ni kan, masa aku tengok wayang 2013 tu aku tak perasan sangat. Aku tengok yang ni baru aku perasan. Kau nak tahu apa benda? Elemen-elemen kecil Sebab cerita ni dia establish, dia tunjuk Superman ni pada permulaan dia wanderer, dia pergi sana cari identiti dia nak cari siapa kapal ke apa, aku tak tahu masa permulaan kan. So kita nampak dia pergi dekat oil rig, dia pergi dekat Canada, apa semua kan. Dia tak tunjuk tau Superman ni daripada segi pembelajaran dia macam mana tau. Yang aku pelik, macam mana Superman ni diterima sebagai reporter dalam Daily Planet. Daily Planet ni adalah satu company besar surat khabar dalam dunia metropolis tau. Lebih kurang equal macam kita punya berita harian harian Metro ke. Sebab dia tak tunjuk dia ni graduate kat mana.
at least lah bagi aku, kalau kau tak tunjuk scenery yang dia graduate ke, tak apalah. Tapi sekurang-kurangnya masa dia balik dekat Smallville kan, kat rumah dia, at least kau tunjuk lah. Di dalam bilik ada portrait dia, ambil ijazah ke, kan? Dengan bapak dia ke kan, dia, masa tu dia mourning pasal bapak dia kan. Dia balik, dia teringat bapak dia yang Jonathan Kent tu lah. Dia dapat ijazah. Dia nampak lah yang dia ni berpelajaran. So, okey lah dia jadi reporter kan, betul tak? Macam bagi aku, ni benda-benda kecil, elemen kecil ni sebenarnya antara benda-benda yang failing sikit lah dalam cerita ni lah. So, jadi, untuk filem Man of Steel ini, saya berikan B+. So, kenapa aku bagi B+ untuk filem Man of Steel ni? Selepas aku keluar daripada panggung, bagi aku perasaan aku adalah perasaan bercampur bau. Okay? 50% diri aku suka dan 50% lagi diri aku ada yang aku tak suka dalam cerita ni. Actually, cerita lama Superman yang versi Christopher Reeve 1979 tu pun tak ada lah. Masterpiece mana pun tak ada lah. Dia hebat gila tu. Tapi bagi aku, banyak yang elemen-elemen yang tak best pada versi 79 ni, dia dah repair dan dia dah enrich lagi untuk versi Man of Steel ni, which is very great lah, bagus lah. Tetapi dalam masa yang sama, dia tak bawa elemen yang bagus dalam filem 1979 tu ke dalam filem Man of Steel kali ni. Itu antara letdown lah bagi aku. Bagi aku, kalau benda yang baik, contohnya macam karakteristik Clark Kent, dibawa ke dalam filem ni. Satu lagi contohnya macam mood filem Superman yang dulu tu, mood dia agak happy, dibawa ke dalam filem ni, ada campur-campur. Tak kisahlah, regardless lah orang suka orang-orang dalam dunia Man of Steel tu terima dia ke tak terima ke, tak ada masalah. Tapi karakter dia nak tunjuk yang dia ni happy style lah. Orang terima tak terima tu belakang cerita kan. Itu dalam filem Batman v Superman, kita sentuh pasal tema tu pula. So, bila aku tengok Rotten Tomato tu punya skor dia lebih kurang dalam 57%, which is aku rasa aku agree dengan skor tu lah. Kalau korang rasa korang suka dengan filem Man of Steel ni, korang boleh tuliskan komen korang kat bawah. Okay, adakah korang excited untuk tengok Justice League Snyder Cut nanti? Okay, share dengan aku. Nanti aku akan datang, join, kita bincang sama-sama. Okay, so jangan lupa follow ZTV Malaysia, tekan butang like, subscribe dan yang paling penting sekali, tekan loceng notification tu. Korang memang terbaik. So, kita jumpa lagi di ulasan filem-filem yang akan datang. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Yeah!